Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi kita pada minggu ini, minggu yang ke-29 untuk subjek sains dalam tajuk tenaga, subtopik tenaga diperbaharui dan tenaga tidak boleh diperbaharui. Objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir PDPC murid akan dapat menjelaskan dengan contoh sumber tenaga boleh dibaharui dan tenaga tidak boleh dibaharui melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Michael dan Jessie berada di pantai. Selepas bermain di dalam air untuk beberapa ketika, mereka berlari ke arah makanan yang terhidang di atas tikar. Mereka makan makanan yang dibawa bagi mendapatkan tenaga untuk terus bermain. Selain makanan, terdapat juga sumber tenaga lain yang boleh kita temui di sekeliling kita. Tenaga juga boleh berasal daripada matahari, angin, ombak dan juga tumbuhan. Sumber tenaga ini tidak akan kehabisan. Matahari akan terbit semula keesokan harinya, angin akan bertiup setiap hari dan ombak tidak akan berhenti bergerak. Sumber ini adalah sumber tenaga boleh dibaharui. Apakah tenaga boleh dibaharui? Tenaga boleh dibaharui ialah tenaga yang dihasilkan daripada sumber yang sentiasa ada dan mudah diganti. Sumber tenaga boleh dibaharui termasuklah matahari. Tenaga matahari digunakan untuk memanaskan air menggunakan pemanas air suria dan untuk menghasilkan tenaga elektrik dengan menggunakan panel suria. Tenaga daripada angin digunakan untuk memutarkan kincir angin bagi mengepam air dan mengisar bijirin menjadi tepung. Ia juga digunakan untuk memutarkan turbin angin yang menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga daripada air digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Stesen jana kuasa hidroelektrik menggunakan air yang mengalir dari empangan yang dibina merentasi sungai. Penjana ombak di laut digerakkan oleh ombak laut. Biojisim dalam bentuk sisa tumbuhan dan haiwan dibakar untuk menghasilkan haba. Apakah tenaga yang boleh diperbaharui? Tenaga yang boleh diperbaharui adalah tenaga yang dihasilkan daripada sumber-sumber yang sentiasa ada dan mudah diganti. Sumber tenaga boleh diperbaharui tidak akan kehabisan. Ingat sumber tenaga tidak diperbaharui tidak akan kehabisan. Tenaga yang boleh diperbaharui juga dikenali sebagai tenaga hijau kerana tenaga jenis ini kurang menghasilkan pencemaran. Tenaga yang boleh diperbaharui, ingat, dari sumber yang sentiasa ada, dari sumber-sumber yang mudah diganti, dari sumber yang tidak akan kehabisan, juga dikenali sebagai tenaga hijau. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui contohnya adalah seperti tenaga daripada matahari. Ia juga dikenali sebagai tenaga suria. Tenaga suria digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan tenaga elektrik. Panel suria dan pemanas air suria adalah satu contoh bagaimana tenaga suria dapat diambil dan disimpan lalu ditukarkan menjadi tenaga elektrik. Sumber tenaga yang kedua adalah angin. Tenaga daripada angin digunakan untuk memutarkan kincir angin. Kincir angin ini digunakan untuk mengepam air dan mengisar bijirin menjadi tepung. Dan turbin angin juga digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi berlaku perubahan tenaga di sini. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang seterusnya adalah sumber tenaga dari air. Air sentiasa ada dan digunakan
dalam stesen jawatankuasa hidroelektrik untuk menghasilkan tenaga elektrik. Biogesim adalah sumber daripada sisa tumbuhan dan haiwan yang dibakar bagi menghasilkan haba, tenaga haba. Seterusnya, sumber tenaga yang boleh diperbaharui daripada makanan. Benda hidup makan makanan bagi menghasilkan tenaga untuk hidup. Seterusnya, tenaga dari sumber ombak. Ombak wujud secara semula jadi dan menghasilkan tenaga. Sumber tenaga daripada tenaga ombak ini dapat menggerakkan turbin di laut, kemudian menukarkan tenaga daripada ombak menjadi tenaga elektrik. Seterusnya kita pergi pada kelebihan tenaga yang boleh diperbaharui. Antara kelebihannya ialah yang pertama, tenaga yang boleh diperbaharui ini tidak akan kehabisan sumbernya kerana dia datang daripada alam semula jadi. Kelebihan yang kedua, ia kurang menghasilkan pencemaran. Lin sedang melihat ibunya memasak di dapur. Ketika memasak, api tiba-tiba terpadam. Lin berkata, "Oh tidak, gas telah habis." Ibunya berkata, "Jangan bimbang, ibu akan menggantikan silinder gas yang kosong dengan silinder ganti yang penuh ini." Lin berfikir sejenak dan kemudian bertanya, "Adakah seluruh dunia akan kehabisan gas?" Ya, ada kemungkinan. Gas asli terbentuk daripada sisa organisma hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Ia bukan dihasilkan oleh manusia. Jadi, ia akan kehabisan sebaik sahaja ia habis digunakan. Ia adalah sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Lapisan mendapan yang menimbus sisa haiwan dan tumbuhan terbentuk selama bertahun-tahun. Di bawah tekanan dan suhu yang tinggi, sisa tersebut diubah menjadi gas asli, petroleum dan arang batu. Bahan api ini dipanggil bahan api fosil. Dalam loji kuasa, arang batu digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Haba daripada pembakaran arang batu digunakan untuk mendidihkan air. Steam menghidupkan turbin yang memutarkan penjana. Tenaga elektrik yang dihasilkan dihantar melalui grid kuasa. Kita perlu menggunakan bahan api tidak boleh dibaharui secara berhemah. Arang batu dan petroleum juga dipanggil sebagai bahan api kotor. Bahan ini mencemarkan alam sekitar. Pembakaran bahan api dan petroleum menghasilkan asap dan gas berbahaya. Bahan api fosil digunakan untuk memasak, menggerakkan kenderaan dan menjana tenaga elektrik. Satu lagi sumber tenaga tidak boleh dibaharui dipanggil uranium. Uranium adalah berbahaya kerana ia memancarkan sinaran berbahaya. Di stesen janakuasa nuklear, uranium digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Baiklah, setelah murid-murid menonton video tenaga yang tidak diperbaharui tadi, apakah itu tenaga yang tidak boleh diperbaharui? Ia adalah tenaga daripada sumber yang tidak boleh diperoleh secara berterusan. Ini kerana ia datang daripada sumber yang tidak boleh diganti semula apabila ia habis digunakan. Contoh sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui adalah seperti arang batu. Arang batu terbentuk daripada mendakan tumbuhan darat selepas berjuta-juta tahun. Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui yang kedua adalah sumber tenaga petroleum. Petroleum terbentuk daripada mendakan hidupan di dasar laut selepas berjuta-juta tahun. Inilah petroleum. Seterusnya gas asli. Gas asli terbentuk daripada mendakan hidupan di dasar laut selepas berjuta-juta tahun juga. Okey. Gas asli banyak digunakan pada gas di rumah, ya.
Seterusnya, bahan nuklear. Bahan nuklear yang digunakan adalah uranium. Ia adalah logam radioaktif pepejal yang boleh didapati dalam alam semula jadi. Ini adalah contoh bahan nuklear iaitu uranium. Penjanaan tenaga elektrik. Arang batu atau gas asli digunakan sebagai bahan api dalam sesetengah loji kuasa. Haba daripada pembakaran bahan api digunakan untuk mendidihkan air. Sini ya. Haba daripada bahan api digunakan untuk mendidihkan air. Steam terhasil menggerakkan turbin yang memutarkan generator steam, iaitu wap air. Dia akan menggerakkan turbin yang memutarkan generator. Generator ni akan berputar, kemudian dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik yang dihasilkan dihantar melalui grid kuasa. Ini adalah grid kuasa. Baiklah, kita telah pergi kepada subtopik yang terakhir pada minggu ini, iaitu kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemat. Kebanyakan tenaga yang kita gunakan pada hari ini berasal daripada sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Seperti tenaga suria, tenaga angin, tenaga ombak. Untuk memastikan kita mempunyai sumber tenaga yang mencukupi, pada masa akan datang, kita perlu menggunakan tenaga secara berhemat. Maksudnya kita gunakan tenaga secara bijaksana dan berjimat. Jika sumber tenaga digunakan secara berhemat, ia akan dapat, yang pertama, akan bertahan lama sumber tenaga itu. Yang kedua, ia akan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Yang ketiga, mengelakkan pembaziran tenaga. Dan yang keempat, kita dapat menjimatkan wang jika sumber tenaga digunakan secara berhemat. Ini adalah contoh bagaimana kita boleh gunakan sumber tenaga secara berhemat. Buka tingkap untuk membiarkan udara segar masuk ke dalam rumah selain daripada kita menggunakan penghawa dingin di rumah ataupun gunakan kipas. Yang kedua, kita selain menggunakan kereta atau motosikal, kita boleh gunakan basikal atau berjalan kaki sahaja apabila pergi ke tempat-tempat berdekatan. Dengan itu, kita dapat menggunakan tenaga secara berhemat. Baiklah, berakhir sudah untuk pembelajaran pada minggu ini. Diharap murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan. Kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Sekian, terima kasih.